bantuan kekuatan dari para malaikat. Allah Subhanahu Wa Taala membantu Rasulnya dengan mengirimkan sejumlah para malaikat yang ramai untuk membantu di dalam peperangannya. Ini memberikan satu infak yang terbesar terhadap kemenangan Rasulullah SAW dan tentera Islam, secara langsung mempertabatkan amal perbuatan Rasulullah SAW dan memberikan kelebihan dakwahnya. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan di dalam Al-Quran Al-Aziz sebagaimana firman-Nya di dalam surah Ali Imran. Surah Ali Imran ayat 124. Ingatlah ketika kamu mengatakan kepada orang-orang mukmin, apakah tidak cukup bagi kamu Allah membantu kamu dengan menurunkan 3,000 malaikat dari langit. Peristiwa ini telah dirakamkan tatkala berlakunya perang Badar, di mana Allah Subhanahu Wa Taala telah membantu Rasulullah SAW dan tentera Islam dengan menurunkan para malaikat di barisan hadapan untuk berhadapan dengan musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Bantuan kekuatan dari angin. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab ayat 9. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat yang diturunkan ke atas kamu tatkala datang kepadamu tentera-tentera, lalu kami kirimkan kepada mereka angin taufan dan tentera-tentera yang tidak dapat kamu melihatnya, dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Kisah ini menerangkan tentang Ahzab, iaitu golongan yang dikalahkan oleh tentera Islam melalui perang kandang. Di dalam Allah Subhanahu Wa Taala menghantar angin kencang yang menerbangkan mereka, dan akhirnya Rasulullah SAW dan tentera Islam diberikan kemenangan walaupun jumlah tentera Islam ketika itu terlalu sedikit. Bantuan kekuatan dengan menetapkan hati pengikut dan mencampakkan ketakutan pada hati musuhnya. Disebutkan di dalam beberapa kisah berkenaan orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW dalam apa jua peperangan. Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan hati-hati mereka, dan dalam masa yang sama Allah Subhanahu Wa Taala juga telah mencampakkan ketakutan serta kebimbangan di dalam hati-hati musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana di dalam peperangan Tabuk, tentera Rom berada di dalam ketakutan apabila tidak nampak tentera Islam di hadapannya. Juga disebutkan di dalam peperangan yang berhadapan dengan tentera Rom, dan tentera Rom berpatah balik apabila melihat tentera Islam semuanya menggigit kayu, sedangkan tentera Islam ketika itu sedang bersiwak. Bantuan kekuatan lontaran anak panah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara ini dirakamkan di dalam Al-Quran ketika Rasulullah SAW di dalam peperangan Uhud, sebagai mana firman-Nya di dalam surah Al-Anfal. Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuhnya, akan tetapi sebenarnya Allah lah yang membunuh mereka, dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar ke anak panah, akan tetapi Allah lah yang melemparnya. Surah Al-Anfal ayat 17. Menjinakkan hati orang mukmin. Antara mukjizat Rasulullah SAW ialah baginda dapat menyatukan hati-hati orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Rasulullah SAW juga berjaya menyatukan kaum Aus dan Khazraj di Madinah yang telah berbalas setelah sekian lama. Kedatangan Rasulullah SAW sebagai Rasul telah mengikat hati manusia dengan agama yang dibawa olehnya. Sebelum ini manusia hidup di dalam keadaan saling mementingkan diri sendiri. Rasulullah SAW dapat menyamaratakan kedudukan hamba dengan orang merdeka, malah turut menggalakkan kemerdekaan hamba-hamba. Mukjizat dari sunnah Al-Nabawiyah. Batu memberi salam kepadanya. Diceritakan Jabir bin Samrah, sesungguhnya batu di Madinah telah memberi salam dengan berkata, Assalamualaikum ya Rasulullah, bermaksud selamat sejahtera ke atas kamu ya pesuruh Allah. Perkara ini dibenarkan oleh
Al-Quran yang menceritakan bahawa sebenarnya batu itu tidak lepas daripada memuji dan bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala.